Pakatan Rakyat berjanji harga minyak akan diturunkan serta-merta pada hari pertama Pakatan Rakyat berkuasa di Putrajaya. Hello guys, ketemu lagi kita dalam channel ini. Setiap kali pilihan raya diadakan, pasti ahli-ahli politik akan menabur janji-janji yang luar biasa kepada semua pengundi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dan meraih sokongan daripada pengundi. Oleh sebab itu, apakah saja janji-janji yang telah ditaburkan oleh ahli-ahli politik semasa pilihan raya baru-baru ini? Aidmin menyenaraikan beberapa janji dan kenyataan para ahli politik yang lucu tetapi benar. Saksikan. Dia yang pertama daripada Menteri Kesihatan Malaysia, yaitu Ahmad Baba. Kenyataan beliau adalah untuk menangani COVID-19, tetapi kenyataannya agak pelik dan agak lucu. Tapi adakah kebenarannya? Jom kita saksikan. Jangan panas sangat lah. Boleh minum coba minum. Okey, biar ada. Virusnya akan dinyahkan, disingkir dan pergi ke perut. Dia kalau masuk perut ada asid, dia kalah. Kita akan singkirkan. Kena banyak minum. Kalau boleh disuam sikit. Kerana virus dia tak suka panas. Jangan panas sangat lah. Boleh minum coba minum. Okey, biar ada. Virusnya akan dinyahkan, disingkir dan pergi ke perut. Dia kalau masuk perut ada asid, dia kalah. Kita akan singkirkan. Kena banyak minum. Lucu guys, jangan ketawa terbahak-bahak. Seterusnya yang lebih lucu, yaitu Ahmad Maslan. Siapa tidak kenal dengan ahli parlimen Pontian ini? Ahmad Maslan terkenal dengan dua perkara, yaitu pertama tentang GST dan yang kedua adalah tentang yang ini pada kali ini. Saksikan ya guys. Isteri atau suami kawinkan dengan anak-anak orang PAS. Yang dah kahwin, kalau isteri pertama orang UMNO, isteri kedua orang PAS, ada berani? Apa kebodohnya kita nak berpecah lagi? Kita akan bersatu sampai hari kiamat. Boleh? Untuk mengukuhkan perpaduan ini, maka saya ingin mengesyorkan pada anak-anak orang UMNO yang belum ada isteri atau suami, kawinkan dengan anak-anak orang PAS. Yang dah kahwin, kalau isteri pertama orang UMNO, isteri kedua orang PAS, ada berani? Segala bahan-bahan ramuan itu saya kata betul lah. Sebab beras, nasi tak ada GST, minyak masak tak ada GST, gas masak tak ada GST, kemudian daging, ayam yang saya potong-potong masuk dalam nasi goreng itu semua tak ada GST, termasuk segala garam dan segala telur tak ada GST. Apabila saya memula tweet gambar tu, saya tak sangka sampai ribuan orang retweet. Bila saya cerita tak ada GST segala bahan-bahan ramuan itu, saya kata betul lah. Sebab beras, nasi tak ada GST, minyak masak tak ada GST, gas masak tak ada GST, kemudian daging, ayam yang saya potong-potong masuk dalam nasi goreng itu semua tak ada GST, termasuk segala garam dan segala telur tak ada GST. Apabila saya memula tweet gambar tu, saya tak sangka sampai ribuan orang retweet. Yang menarik untuk dikongsikan dengan anda semua, iaitu buku tentang keintelektualan Melayu dalam manuskrip dan kitab Jawi. Itu adalah bekas Menteri Pelajaran dan juga bekas Menteri Pengajian Tinggi. Beliau ketika berada di pejabat sibuk membaca dan sibuk mempromosikan tentang pembacaan buku-buku ilmiah. Tapi guys, lain pula dengan Menteri Pengajian Tinggi yang baru ini, yaitu Datu Dr. Noraini Ahmad. Beliau pula mempromosikan untuk mengikuti TikTok kontes. Beliau kongsikan video mengikut kreativiti masing-masing dengan saya, kata beliau. Beliau juga menawarkan hadiah yang menarik menanti para peserta.
pelik tapi benar. Yang satu ini tidak jauh daripada kita, yaitu di Sabah. Ini adalah janji yang paling kelakar pernah ditawarkan oleh Bung Mokhtar. Dalam pilihan raya Sabah baru-baru ini, UMNO mahu Labuan dikembalikan kepada Sabah. Itu laporan daripada Berita Harian mengikut manifesto tawaran Bung Mokhtar. Beliau mengatakan Labuan akan dikembalikan semula ke negeri Sabah dan akan dijadikan sebagai daerah tambahan negeri ini. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Bung Mokhtar Radin berkata, tawaran pertama ialah Kerajaan Persekutuan tidak boleh lagi merancang pembangunan di Sabah kerana tugas itu akan dilakukan oleh mereka. Berikutnya adalah koleksi, lain ditanya, lain dijawab, yang disoal tak terjawab, yang dijawab, lain yang dijawab. Macam mana mengelirukan itu ya? Menteri sudah berjumpa dengan UNHCR untuk refugee ini. Adakah Menteri tahu bahawa sekarang ini refugee sudah tak ada tempat tinggal? Sudahkah Menteri berjumpa dengan UNHCR? Menteri, ini bukan perbahasan. Jadi apa yang telah dijawab kita terima seadanya. Baik, terima kasih. Gelandangan dan nombor ini akan naik kalau kita masih dalam perbincangan, tetapi PBT telah buat keputusan untuk mengeluarkan mereka daripada premis. YB sebut akan mengeluarkan mereka, maknanya belum dikeluarkan lagi. Sudah ada messages, semua sudah viral. NGO sedang carikan tempat, tak tahu mana nak pergi kerana kerajaan kata tak boleh simpan mereka di rumah. Kemudian mereka tak boleh keluar. Itu sebab saya tanya sama ada Menteri sudah berjumpa dengan UNHCR untuk refugee ini. Adakah Menteri tahu bahawa sekarang ini refugee sudah tak ada tempat tinggal? Sudahkah Menteri berjumpa dengan UNHCR? Menteri, ini bukan perbahasan. Jadi apa yang telah dijawab kita terima seadanya. Baik, terima kasih. Anda sudah baju macam ni lah sayang. Bukan macam itulah sayang. Kena sudah baju macam ni lah sayang. Anda pasti masih ingat, video itu adalah susulan daripada kenyataan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tentang cara menangani COVID-19, yaitu kebahagiaan rumah tangga dibina bersama bagaimana untuk elakkan pergaduhan suami isteri di rumah ketika COVID-19. Dalam kenyataan itu, jika melihat pasangan melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kehendak kita, elakkan dari berleter, gunakan perkataan humorous seperti cara sidai baju macam inilah sayangku, tiru nada Doraemon dan diikuti dengan gelak manja. Itulah sebabnya menteri ini pernah digelar Menteri Doraemon. Tetapi selepas itu, satu kenyataan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah meminta maaf berkaitan dengan promosi tersebut. Pihak kami memohon maaf sekiranya beberapa tips yang dikongsikan tidak bersesuaian dan menyentuh sensitiviti golongan tertentu serta akan lebih berhati-hati pada masa akan datang, kata Ketua Pengarah. Saya minta Menteri jelaskan supaya semua ahli parlimen tahu. Terima kasih. Saya nak jawab juga soalan daripada YB Segambut pasal sukarelawan YKN. Saya nak bagi tahu di dalam dewan ini, kita faham dalam keadaan sekarang. Saya rasa YB Segambut pun tahu. Keadaan sekarang ni ramai orang susah YB Segambut. Ada ramai lagi rakyat yang terjejas. Dengan kapasiti yang kita ada ini, kita tak mampu untuk menjaga semua dan kita perlukan bantuan daripada semua pihak, daripada NGO, daripada sukarelawan. Untuk dewan ini, hanya 30 orang sukarelawan yang dilantik seluruh Malaysia. Dia bukan mengikut parlimen, tapi seorang sukarelawan ini menjaga pelbagai merentasi daerah dan sebagainya. Sukarelawan ini kita buka kepada siapa. Kalau ada siapa yang berminat nak jadi sukarelawan pun kita terima. Dan kerana itulah, ya, dalam sukarelawan ni, dalam ini perbezaannya sekarang ni YB Segambut. Bila kita turun untuk menyampaikan bantuan, kita minta YKN yang sampaikan. Sebab YKN akan datang dan turun membuat siasatan. Kita bukan bagi kepada parti politik. Jadi saya nak tanya soalan NGO. Saya tadi yang Berhormat Menteri, betulkah 30 sukarelawan ini kebanyakan mereka adalah kita buka kepada semua Sri Kandi Bersatu? Kalau buka kepada semua, sepatutnya ada poster memaklumkan supaya sukarelawan UMNO, sukarelawan besar, sukarelawan pejuang, sukarelawan warisan boleh apply. Kenapa hanya Sri Kandi Bersatu? Sebab YB Segambut, saya hanya 30 orang saja.
InsyaAllah. Jadi prioriti yang Menteri bermaksud prioriti diberikan kepada Sri Kandi Bersatu. Bawa payroll Yayasan Kebajikan Negara. Betul atau bila tidak? Kita memilih, kita tak ada sebut latar belakang politik. Bila kita memberi sumbangan pun, kalau dilihat, kita saya tak rasa tanya soalan saya mana. Senang saja. Adakah mereka merupakan ahli Sri Kandi Bersatu? Under the payroll itu of bukan YKN. salah satu syarat untuk menjadi sukarelawan. Adakah mereka merupakan ahli Sri Kandi Bersatu? Bawa payroll Yayasan Kebajikan Negara. Itu saja. Udahlah segambut. Saya tanya yang sudah. Yang Awak Menteri dah jawab. Yang Awak Menteri sila menggulung. Guys, itulah dia manifesto dan ucapan-ucapan lucu daripada menteri-menteri yang ada di Malaysia. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe. Apa pendapat anda tentang video-video ini? Sekiranya anda berminat, sila tekan butang subscribe. Dan sekiranya anda mempunyai pendapat tentang video-video ini, sila tinggalkan komen anda. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Bye-bye.